Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Kalisha Kairin binti Muhammad Syarul Reza, berumur 11 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Tagaro, Kota Marudu, Sabah. Kod sekolah saya XBA 5110. Hobi saya membaca buku, menyanyi, dan bermain piano. Cita-cita saya pula ingin menjadi seorang doktor. Dalam video ini, saya berasa amat teruja berkongsi sebuah buku cerita yang telah saya baca, berjudul Ibu Sangat Istimewa. Di dalam buku ini, banyak isi yang menarik. Ayo kawan-kawan, kita dengarkan. Buku ini ialah hasil penulis wanita yang bernama Maznita Yusuf. Ia diterbitkan pada tahun 2022 oleh Pustaka Zamrud. Istimewanya buku ini mempunyai 32 halaman bercetak. Tema utama buku cerita yang menarik perhatian saya ialah semangat kekeluargaan dalam diri, nilai persahabatan berlainan agama, serta keberanian dalam menyelesaikan masalah. Jalan cerita dalam buku ini sangat menarik kerana ianya berunsurkan penyiasatan yang mengisahkan tentang 3 orang sahabat karib, iaitu Fatihah, Meiling, dan Ravina. Ketiga-tiga sahabat ini berbincang untuk merancang percutian sempena cuti penggal pertama persekolahan di rumah Fatihah. Ibu Fatihah menghidangkan minuman dan kuih muih kepada sahabat Fatihah. Ibu Fatihah seorang yang mahir dalam membuat kuih muih. Semua kuih yang dibuatnya sedap-sedap belaka. Meiling memuji kepandaian Ibu Fatihah membuat kuih dan mengatakan bahawa Fatihah amat beruntung mendapatkan ibu sepertinya. Namun demikian, Fatihah menyangkal kata-kata itu dengan mengatakan bahawa Ibu Meiling dan Ravina pasti mempunyai keistimewaan lain. Ravina meminta Fatihah dan Meiling untuk menemaninya ke pekan untuk melawat makciknya yang terkena stroke. Beberapa hari kemudian, setelah mendapat kebenaran dari keluarga masing-masing, mereka bertiga bertemu di perhentian bas. Semasa menunggu bas, tiba-tiba Fatihah ternampak kelibat seorang wanita yang amat mencurigakan. Wanita itu membawa satu bungkusan pada tangannya dan kelihatan seperti ketakutan. Mereka bertiga merasakan ada sesuatu yang mencurigakan. Mereka terus menyiasat dan mengekori wanita tersebut. Wanita itu meletakkan bungkusan itu di tepi sungai dan terus melarikan diri dalam semak samun. Mereka terdengar suara tangisan yang sangat kuat dan bergegas untuk menyelamatkan bayi tersebut. Setelah mendapat kata sepakat, mereka membawa bayi itu ke rumah Fatihah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ayah Fatihah. Ayah Fatihah melaporkan kejadian itu ke balai polis. Pihak polis menyoal siasat Fatihah dan rekannya dan meminta mereka dibawa ke tempat kejadian penemuan bayi tersebut. Fatihah, Meiling, dan Ravina turut serta dalam usaha mencari wanita yang membuang bayi itu. Dalam pencarian di sepanjang sungai, mereka terjumpa sebuah rumah usang. Mereka terdengar suara seorang lelaki dan seorang wanita bertengkar. Percakapan mereka bukan seperti orang tempatan. Fatihah dan rakannya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polis. Pihak polis datang dan menyerbu rumah usang itu. Rupa-rupanya pasangan itu merupakan pendatang asing. Maka benarlah sangkaan mereka sebentar tadi. Penduduk taman memuji-muji akan sikap berani Fatihah, Ravina, dan Meiling. Pengajaran daripada cerita ini, perbuatan membuang bayi adalah salah di sisi undang-undang. Sikap berani dan menghormati orang tua serta perpaduan kaum boleh merealisasikan konsep Malaysia Madani yang ada di dalam diri Fatihah, Meiling, dan Ravina harus dicontohi oleh kawan-kawan. Bagi saya, buku ini
Jalan ceritanya mudah difahami. Penulisannya menarik dan tersusun. Penulis menerapkan nilai dan pengajaran yang boleh dijadikan iktibar oleh semua pembaca. Apa yang menarik dalam buku ini? Ilustrasinya berwarna-warni dan pembaca seperti saya mudah untuk memahami jalan ceritanya. Sekian bicara buku yang saya kongsikan pada kali ini. Jumpa lagi kawan-kawan.